Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari selepas PRK Kemaman, akhirnya muncul pula pendedahan apa sebab ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, yaitu Menteri Besar mereka sendiri, Terengganu, Ahmad Samsuri, menang besar di Parlimen Kemaman. Rupa-rupanya inilah fakta yang ramai tak tahu, inilah fakta yang ramai nak tahu juga. Kata beliau, PRK Kemaman menang di kubu sendiri bukan sesuatu luar biasa. Itu komen daripada Muhammad Kamil. Jadi maknanya, kemenangan Ahmad Samsuri sebenarnya tidak membawa apa-apa petunjuk makna yang baru, kata Muhammad Kamil. Kerana memang beliau menang di kubu kuat sendiri. Menang di kubu sendiri itu perkara yang biasa saja. Tiada yang luar biasa. Yang luar biasanya kalau beliau kalah, kata mereka. Bagaimana kalau bertanding di kawasan kubu yang dikuatkan oleh UMNO ataupun kubu kuat oleh PKR ataupun DAP, kata beliau lagi. Kemenangan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman yang merupakan kubu mereka sendiri bukan sesuatu yang luar biasa, kata Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin. Justru beliau turut menolak kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Kononnya, kemenangan Ahmad Samsuri membuktikan referendum rakyat berpihak kepada kepimpinannya dan gabungan Perikatan Nasional PN. Menang di kubu sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dewan Undangan Negeri Pelangai Kelmarin tak dikira referendum pula. Lainlah kalau menang di Parlimen Subang, katanya menerusi laman X beliau malam tadi. Muhammad Kamil yang juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK berharap Ahmad Samsuri akan menjadi pemangkin untuk ahli parlimen pembangkang agar menjadi lebih efektif. Berikutan penyokongnya meletakkan harapan tinggi terhadap beliau. PAS pada Sabtu mengekalkan status quo di Kemaman selepas calonnya Ahmad Samsuri memenangi PRK Kemaman dengan majoriti 37.220 undi setelah memperoleh 64.998 undi, menewaskan calon Barisan Nasional BN Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27.778 undi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkara yang mana menjawab kepada dakwaan Taqiyuddin yang kononnya menurut Taqiyuddin kemenangan PAS di Parlimen Kemaman adalah sesuatu yang menjadi petanda kononnya rakyat menolak kerajaan ini. Tetapi betullah apa yang dikatakan oleh Muhammad Kamil ini apabila beliau kata menang di kubu sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Dewan Undangan Negeri Pelangai Kelmarin tak dikira pula referendum, kata beliau. Dia maksudkan begini, kenapa kemenangan di Pelangai dahulu tidak pula dianggap oleh PAS sebagai referendum bahwa kerajaan ini diterima, kata beliau. Lebih kurang macam itulah maksudnya. Lain pula kalau menang di Parlimen Subang, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Adakah PAS boleh menang kalau bertanding di Subang? Kalau itu yang boleh berlaku, barulah luar biasa. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita dikejutkan dengan kononnya calon kepada ahli kabinet baru Anwar Ibrahim yang akan menggantikan Menteri KPDN yang baru. Ini senarai baru, ada dua orang yang kononnya telah pun diwar-warkan. Dan salah seorangnya ialah ahli parlimen yang paling lantang di dalam Dewan Parlimen. Siapa lagi kalau bukan ahli parlimen Hulu Langat. Beliau memberikan komen, beliau bersyukur jika beliau benar-benar dilantik menerajui KPDN. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat anda kalau MP Hulu Langat ini benar-benar dilantik sebagai
Menteri di KPDN. Ahli Jawatan Kuasa Pusat Amanah Muhammad Sani Hamzan membayangkan bahawa dia bersedia untuk berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup yang baru sekiranya dilantik. Bercakap kepada pemberita di Ipoh, Sani berkata, keputusan itu terletak di tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jelasnya, Amanah telah mengemukakan sekurang-kurangnya 2 calon pengganti untuk jawatan yang ditinggalkan kosong sejak kematian bekas timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub 4 bulan yang lalu. Kita pun tak tahu bila tarikh lantikan, cuma diberitahu dalam masa terdekat, kata beliau. Parti Amanah sudah menghantar nama untuk mengisi jawatan tersebut. Sekarang terpulang kepada Perdana Menteri menentukannya, kata ahli Parlimen Hulu Langat itu. Setakat ini tidak jelas sama ada parti lain dalam kerajaan juga telah mengemukakan calon untuk dipertimbangkan oleh Anwar Ibrahim. Sani bagaimanapun tidak mendedahkan nama yang dikemukakan. Cuma saya dengar-dengar macam nama ahli Parlimen Hulu Langat kuatlah, katanya. Kalau Perdana Menteri lantik saya sebagai Menteri KPDN, saya panjatkan kesyukuran kehadirat Allah, katanya, dalam nada berseluruh seperti dilapor Sinar Harian. Jumaat lalu, Anwar membayangkan kemungkinan rombakan kabinet menjelang akhir tahun selain menggantikan jawatan Salahuddin yang kini ditugaskan sementara kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri Armizan Muhammad Ali. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu lantikan Menteri KPDN yang baru ini, mereka menjawab lebih elok dielakkan, tak mahu nanti ada Sanusi versi 2, kata Tok Mudim. Grey Pup Gupi pula menjawab, mimpi betul, teruskanlah kau mimpi lagi. Lagi baik pulang balik kampung tanam ubi kayu lah, kata Grey Gupi. Pers Bresson kata, malu lagi memalukan, lilah tahap pemimpin, kata beliau. Banyak lagi lah komen-komen daripada netizen yang saya rasa terpulang pada anda untuk menilai sendiri. Dan pada pendapat saya, MP Hulu Langat boleh dicuba untuk menjadi ahli menteri kepada KPDN ini. Selain daripada kelantangan suara beliau di Parlimen, beliau juga amat berani. Dan saya rasa kelantangan dan keberanian ahli Parlimen Hulu Langat ini boleh digunakan pakai di dalam menjalankan tugas sebagai menteri, supaya tidak ada yang berani untuk melawan undang-undang berkaitan dengan kos sara hidup, KPDN dan sebagainya. Apapun pendapat anda semua, kalau di ruangan Malaysia kini itu pendapat-pendapat daripada netizen, apapun pendapat anda. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan lagi dengan satu lagi pendedahan dan satu lagi isu yang paling menarik. Puan berkata, ahli Parlimen Kerajaan terbang ke Perikatan Nasional jika kereta Rizwan terbang. Wah, begitu mustahilnya ahli Parlimen Kerajaan nak terbang ke Perikatan Nasional, sehingga Puan mengandaikan ataupun menyamakan kalau ahli Parlimen Kerajaan terbang ke Perikatan Nasional, maka ahli Parlimen iaitu Rizwan punya kereta pun terbang juga, kata beliau. Begitu mustahilnya akan berlaku. Anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memilih cara tersendiri untuk menanggapi dakwaan salah seorang pemimpin bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi. Menurut Muhammad Fuad Zarkasi, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan bahawa kononnya seramai 10 orang ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong Perikatan Nasional. Yang lebih malang lagi, cerita ini sudah berkali-kali naratifkan, diceritakan, diulang dan diulang lagi. Tetapi apa yang berlaku bukannya daripada kerajaan yang melompat atau menyeberang, tetapi daripada Perikatan Nasional pula yang asik menerbangkan diri. Menurut Puad, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan. Kononnya seramai 10 orang ahli parlimen blok kerajaan menyeberang menyokong PN.
Kata beliau, langkah itu jika menjadi kenyataan dianggap bakal menyaksikan jatuhnya kerana Malaysia sekali lagi. Dalam keadaan terkejut itulah Muhammad Puad berkata, dia percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan I ketika dulu menjadi kenyataan. Dakwaan Muhammad Rizwan memang kejutan, tetapi itu hanya akan berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rizwan semasa menjadi menteri dulu boleh terbang, katanya semalam. Politik negara terkini menyaksikan peralihan sokongan 5 ahli parlimen bersatu PN kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia dimulakan oleh ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abu Khalid dan yang terbaru membabitkan Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Ini berlaku ketika Perikatan Nasional berulang kali mendakwa mereka dalam perancangan mengambil alih kerajaan seperti yang pernah berlaku membabitkan Bersatu dan segelintir ahli parlimen PKR pada tahun 2020. Perkembangan itu berlangsung ketika Akta Anti Lompat Parti sudah berkuat kuasa dan mencadangkan ada kelompangan yang wujud sehingga berlaku boleh dimanipulasi. Untuk rekod, projek kereta terbang dicadangkan Rizwan pada Februari 2019 ketika dia berkhidmat sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Kerajaan PH. Katanya, prototipe kereta itu sudah ada dan dijangka diperkenalkan kepada orang ramai pada 2019 juga dan didakwanya selamat serta mampu terbang pada altitude rendah. Muhammad Puad bagaimanapun memberi gambaran dia sangat skeptikal terhadap dakwaan Rizwan mengenai peralihan sokongan kepada Perikatan Nasional itu. Kata beliau, selagi kereta terbang mustahil terbang, maka 10 orang batch pertama itu juga mustahil terbang ke Perikatan Nasional, kata beliau lagi. Yang menjadi persoalan daripada netizen ialah dari mana 10 orang ahli parlimen yang mahu terbang itu dan apa alasan mereka untuk terbang. Tiada alasan untuk mereka terbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan terbesar daripada PAS untuk Parti Bersatu pada pendapat saya. Ini apabila PAS telah menang besar di Parlimen Kemaman baru-baru ini, sehingga ia menimbulkan pelbagai desas-desus daripada penganalisis politik dan pemerhati politik. Ada yang mengatakan bahawa PAS bakal mengambil alih teraju kepimpinan pembangkang, iaitu pengerusi Perikatan Nasional dan Ketua Pembangkang, sehingga kan ada beberapa pemimpin juga telah mencadangkan supaya Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin digantikan oleh Ahmad Samsuri yang merupakan calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional daripada PAS. Maka dengan itu kata mereka adalah lebih relevan supaya Ahmad Samsuri mengambil alih kepimpinan daripada Parti Pembangkang. Dengan satu lagi pengakuan daripada Taqiyuddin Hasan yang turut memberikan gambaran bahawa PAS kini sedia pikul tugas lebih besar. Itu pengakuan daripada Taqiyuddin selepas PAS menangi pilihan raya Kemaman. Adakah dengan pengakuan daripada Taqiyuddin ini adalah signal atau isyarat bahawa PAS akan mengambil alih teraju kepimpinan pembangkang? Ditambah pula sekarang ini Parti Bersatu kelihatan amat lemah dan Parti Bersatu juga dalam keadaan terpincang. Selain daripada itu, kalau dilihat pun secara logik matematik, PAS adalah parti yang paling banyak kerusi yang berada dalam Perikatan Nasional. Jadi, adalah tidak mustahil untuk PAS merampas kedudukan, penguasaan atau menjadi abang long di dalam parti pembangkang tersebut. Kemenangan Ahmad Samsuri Mokhtar di kerusi Parlimen Kemaman semalam menurut PAS menunjukkan mesej yang lebih sekadar perolehan undi yang semakin besar. Pada pandangan PAS, kejayaan mengekalkan kerusi tersebut menunjukkan parti itu sudah bersedia memainkan peranan yang lebih besar di peringkat kebangsaan. PAS bersedia untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar di peringkat nasional apabila keadaan menghendaki sedemikian susulan kegagalan berterusan. Putrajaya memastikan rakyat dan negara terlindung daripada kesan negatif
tindak tanduk kerajaan sendiri maupun perkembangan yang berlaku di dunia luas, kata Setiausaha Agung parti itu, Taqiyuddin Hasan. Semalam Ahmad Samsuri memenangi pilihan raya kecil PRK Kemaman dengan mengenepikan pencabar Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur dari Barisan Nasional. Ahmad Samsuri yang merupakan naib Presiden PAS dan Menteri Besar Terengganu, manakala lawannya itu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kedua-dua mereka dijarakkan dengan perbezaan undi sebanyak 37.220 undi, manakala Ahmad Samsuri memperoleh 34.998 undi. Saudara-saudara sekalian, PAS pernah menjadi kerajaan selama kira-kira 33 bulan melalui kerjasama parti itu dengan Bersatu dan Barisan Nasional pada tahun 2020 dalam peristiwa yang sering dinamakan sebagai langkah Sheraton. Ia menyaksikan Presiden Bersatu merangkap pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sebelum digantikan naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob kemudiannya. Bagaimanapun, peralihan kerajaan itu berlangsung di luar dari pilihan raya. Taqiyuddin berkata PAS tetap komited dengan dasar politik matang, bermaruah dan demokratik. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini ialah, Brown Falcon kata sudah-sudahlah, menangkat kampung sendiri sahaja, cakap besar sahaja, kata beliau. Mujahid pula kata letaklah siapapun calon, walaupun itu mungkin lembu katanya, sebagai calon di kawasan PAS, kawasan itu tetap akan menang juga kerana itu adalah kubu kuat PAS, kata Mujahid. Tok Mudim kata masa tebuk atap dulu pun tanggungjawab besar juga. Tapi hasilnya kerajaan gagal. Dulu tak bersedia ke, kata Tok Mudim. Citizen of Malaysia kata jaguh kampung menjerit sampai ke bandar. Semi value kata Bidin Tompok Pago. Dengar okey, bersiap sedia untuk terajang keluar dari menjadi ketua pembangkang dan seterusnya jadi timbalan kepada PAS. Bersatu dah tak relevan lagi, kata semi value. AKJ pula mengatakan angkat bakul sendiri. Kalau menang besar di Sarawak bolehlah, kata rakyat dah mula terima PAS. Takat menang di Kelantan, Terengganu tak ada yang luar biasa pun, kata AKJ. World of Peace kata tugas besar tapi tak penting. Tugas penting ialah memulihkan ekonomi. Besar tak besar ke, itu tak mustahak, kata beliau. Kawak pula kata tergelak aku nak pikul tanggungjawab di peringkat nasional. Hahaha, kata beliau. Nak urus negeri-negeri pun terlentang. Jangan angkuh dan cakap besar, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.